wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Kita mulakan kuliah maghrib kita secara atas talian ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Para pendengar dan juga penonton slot kuliah maghrib anjuran Pusat Islam dan juga Pembangunan Insan Universiti Malaysia Pahang. Alhamdulillah pada malam ni kita masih dapat bersama dalam sesi kuliah maghrib dan insya-Allah untuk kali ini tajuk yang saya akan bawa ialah berkaitan bedah batin. Bedah batin kedudukannya di sisi syariat. Kenapa saya bawa tajuk ini? Kerana kita lihat sekarang ini kadang-kadang kita lihat dalam WhatsApp, dalam Facebook, dalam apa-apa media sosial ada dikongsikan dengan khidmat-khidmat rawatan tradisional terutamanya bedah batin. Jadi ada di antara kita yang merasa berminat dan juga tidak kurang juga yang tertanya-tanya apakah bedah batin ini terdapat dalam Islam. Jadi insya-Allah pada malam ni saya akan huraikan berkaitan bedah batin ini dari sudut amalannya. Kemudian kita akan tengok dari sudut pandangan Islam terhadap bedah batin dan kita akan tengok juga dari sudut perundangan. Kita kena tahu bahawa sekarang ni pun ada aspek perundangan berkaitan bedah batin. Baik, para pendengar dan para penonton slot kuliah maghrib anjuran pimpin Pusat Islam UMP sekalian, jika kita lihat dalam dalam bedah batin ini terdapat berbagai-bagai versi bedah batin. Kalau tuan-tuan boleh tengok pada video yang saya tayangkan ini salah satu contoh bedah batin yang dilakukan oleh perawat-perawat tradisional dan juga komplementari. Antara kaedah yang digunakan ni antara contohnya, kononnya perawat mengeluarkan sesuatu daripada tubuh pesakit. Kalau dikatakan kanser, maka dikeluarkan bahan-bahan yang menyebabkan kanser. Kadang-kadang kalau yang kita biasa tengok ada juga dikeluarkan kaca, dikeluarkan rambut, dikeluarkan paku dan sebagainya, sama ada melalui daripada tubuh pesakit ataupun daripada mana-mana rongga-rongga daripada tubuh pesakit. Kalau yang sekarang dipaparkan di video ini, perawat seolah-olah membelah tubuh pesakit untuk dikeluarkan punca-punca penyakit yang dihadapi oleh pesakit. Itu suatu bentuk bedah batin. Bentuk yang keduanya pula ialah kalau kita lihat ia lebih pada silap mata. Kalau tadi dilihat ada pembedahan menggunakan pisau, ada juga yang lebih kepada silap mata. Kalau tuan-tuan tengok sebenarnya video ini kalau tuan tengok pada awal, kita akan dapati tangan kiri perawat itu telah sebenarnya memegang sesuatu bungkusan yang kemungkinan berisi sesuatu yang kelihatan seperti darah sehingga dipicit di atas perut pesakit, kononnya tangannya masuk ke dalam tubuh pesakit. Ini salah satu contoh sebenarnya lebih kepada silap mata. Kemudian kita tengok yang ketiganya ialah ada bedah batin yang agak terkenal. Kalau tuan-tuan tengok, ini antara contoh juga bedah batin digunakan
peralatan tertentu seperti pahat, seperti tukur dan sebagainya untuk dikeluarkan kononnya penyakit-penyakit atau punca-punca yang menjadi punca kenapa pesakit tersebut menghidap sesuatu penyakit. Ini salah satu contohlah bedah batin yang diamalkan di negara kita. Baik. Jadi dari sudut pandangan Islam, kita selain sebelum saya masuk dari sudut pandangan Islam, kita juga ada melihat hujah-hujah yang dikemukakan oleh perawat-perawat ini. Kononnya bedah batin ini turut dilakukan pada zaman Nabi. Mereka berhujah bahawa Nabi SAW sendiri pernah dibedah secara batin sebanyak 2 kali, iaitu ketika Nabi kecil dan satu kali lagi ketika Nabi nak di-Isra' Mi'rajkan. Jadi saya ada petik daripada satu blog perawat Islam, dia kata apa, pembedahan batin itu ada yang benar dan ada yang salah. Ada yang menggunakan jin dan ada yang tidak. Begitu juga dengan perawat. Kalau ada pembedahan zahir, tentu ada pembedahan batin. Sedangkan Allah juga bersifat zahir dan batin. Pembedahan batin selalunya tidak dapat dilihat dengan mata kasar kecuali mereka yang kasyaf. Dan dengan kaedah kerohanian, zikir dan doa kepada Allah, kita dapat mengeluarkan sis, fibroid, kanser dan lain-lain dengan izin Allah. Ilmu Allah itu maha luas. Jadi kita dapati perkara-perkara begini, statement-statement begini menimbulkan kekeliruan kepada masyarakat, terutama umat Islam. Dan ada sebahagian mereka yang percaya bahawa bedah batin itu terdapat dalam Islam. Jadi cuba kita lihat apa pandangan Islam mengenai perkara tersebut. Kita pergi kepada sejarah dahulu. Sejarah ilmu pembedahan batin. Kalau kita lihat sejarah ilmu pembedahan batin ini, mungkin kita beranggapan ianya diwarisi daripada keturunan nenek moyang kita, daripada orang Melayu, tradisional Melayu. Tapi sebenarnya kalau tuan-tuan lihat, bedah batin ini telah mula pun dikenali di Filipina sejak tahun 1940, di mana seorang yang bernama Eleuterio Terte dan muridnya Tony Apau, iaitu anggota Kesatuan Spiritual Kristian Filipina, telah melakukan pembedahan batin. Kalau di barat, pembedahan batin ini dikenali sebagai psychic surgery. Psychic surgery. Menerusi Kesatuan Kristian tersebut, kedua-dua tokoh ini telah melatih murid-murid baru bagi tujuan mengembangkan kaedah pembedahan batin. Tuan-tuan boleh lihat bahawa sebenarnya kaedah pembedahan batin ini bukan hanya terdapat dalam masyarakat Melayu Islam. Bahkan dalam masyarakat agama lain, bangsa lain juga pernah juga ada kaedah-kaedah melakukan pembedahan secara batin. Baik, seterusnya, kalau kita pergi ke Brazil, pembedahan batin juga berlaku dan terkenal di Brazil. Di Brazil pun terkenal juga pembedahan batin. Dan salah seorang pengamal pembedahan batin di Brazil yang paling terkenal ialah Di Farias. Di Farias ni juga turut mengamalkan pembedahan batin. Dan sebelum mengamalkan pembedahan batin ini, beliau juga terkenal sebagai seorang momoh dan dianggap oleh sesetengah masyarakat di Brazil sebagai Tuhan. Kita macam di Malaysia ni macam ayah pin lah. Macam ayah pin. Maknanya kebolehannya ialah menyembuhkan penyakit dengan hanya kadang-kadang melalukan tangan saja di atas tubuh pesakit. Kadang-kadang digunakan juga peralatan tertentu yang kononnya peralatan tersebut hanya boleh dilihat oleh mata gaib. Tak boleh dilihat secara mata kasar. Dan perkara-perkara ini sebenarnya selalu kita jumpa. Hatta di beberapa tempat, di Melaka, di Johor pernah kami tengok mereka mengatakan bahawa peralatan tersebut berada di alam bunian. Itu antara dakwaan-dakwaan mereka yang menggunakan kaedah bedah batin. Baik. Apa pandangan Islam tentang perkara-perkara yang bersifat khariqul adah? Perkara-perkara luar biasa, perkara-perkara yang bersifat seolah macam luar daripada kebiasaan. Jadi apa pandangan Islam? Kita lihat dalam Al-Quran disebut tentang
suatu peristiwa ketika Nabi Musa alaihissalam berdepan dengan ahli sihir Fir'aun. Dalam satu ayat Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala bal alqu fa iza hibaluhum wa 'asiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Nabi Musa berkata kepada ahli sihir Fir'aun, kamulah yang membaling, kamulah yang lemparkanlah dahulu tongkat-tongkat dan juga tali temali kamu tu. Kamu dulu yang baling. Ketika ini Nabi Musa sedang berdepan dengan ahli sihir Fir'aun. Lalu faiza hibaluhum, apabila ahli sihir Fir'aun ini membaling tongkat, membaling tali temali, yukhayyalu ilaihi, maka dikhayalkan, maka ahli sihir Fir'aun ini telah mengamalkan sihir sehingga dikhayalkan pandangan Nabi Musa seolah-olah annaha tas'a, seolah-olah tongkat-tongkat dan juga tali-tali itu bertukar menjadi ular. Sebab itu dalam kisah ini kita lihat bahawa salah satu ciri-ciri ilmu sihir ialah bersifat khayalan. Sebab itu ahli sihir Fir'aun ni mereka memang tahu apa yang mereka lakukan itu adalah sihir, khayalan. Sehingga Nabi Musa alaihissalam melihat seolah-olah tongkat-tongkat dan juga tali-tali itu bertukar menjadi ular. Sebab itulah kadang-kadang sesetengah bedah batin ini boleh jadi menggunakan sihir khayalan sehingga pesakit-pesakit yang mendapatkan rawatan itu melihat seolah-olah mereka dibedah, keluarnya darah dan sebagainya. Saya suka memetik apa yang Tuan Guru saya ceritakan. Tuan Guru saya, Dr. Haji Jahid Al-Syekh, Dr. Haji Jahid bin Haji Siddiq pernah bercerita tentang satu peristiwa pesakit yang mendapatkan rawatan bedah batin di Shah Alam. Pada ketika itu sebelum mereka datang bertemu guru saya ni, mereka ni telah mendapatkan rawatan di sebuah tempat yang menjalankan bedah batin di Shah Alam. Kata makcik yang mendapatkan rawatan ini, dia kata, anak saya sakit barang otak, dan apabila kami bawa anak ni untuk dibedah, makcik tu kata, saya dibenarkan masuk dalam dewan bedah, manakala anak-anak saya menunggu di luar. Dan dewan itu ada inilah tingkap kaca tu, yang tak masuk dalam dewan bedah mereka boleh lihat daripada luar. Jadi makcik ni dan anaknya yang sakit barang otak tu dibawa masuk ke dalam dewan bedah, dan perawat itu menjalankan bedah batin dengan dibaringkan anak makcik yang sakit barang otak ni. Anak-anak yang di luar, anak-anak makcik yang berada di luar itu, mereka melihat bagaimana perawat tersebut dengan menggunakan pisau membelah di bahagian kepala, seolah-olah keluarnya darah, dikeluarkan bahagian-bahagian tertentu daripada kepala yang dikatakan sebagai punca barah. Dan mereka, anak-anak makcik yang berada di luar ni, merasa sangat takut melihat keadaan tersebut. Dan mereka sangat terkejut apabila melihat makcik, mak mereka yang berada di sebelah anaknya yang sedang dibedah itu, keadaannya selamba, tidak rasa takut, tidak nampak tanda-tanda seriau. Lalu mereka pun bila sudah selesai pembedahan berlaku, maka ditanya pada maknya, mak, kenapa kami lihat mak ni muka tak langsung rasa takut, rasa seriau melihat darah-darah keluar daripada kepala adik tadi. Kata makcik ni, mak tak nampak apa-apa. Yang mak nampak ialah perawat tersebut datang pada adik kamu, ditepuk-tepuknya tubuh adik kamu dan dia berlalu pergi, kemudian datang lagi. Jadi ada dua keadaan yang berbeza. Anak-anaknya di luar dewan bedah melihat berlakunya bedah batin. Sedangkan makcik yang berada di sisi anaknya yang sedang dibedah tak melihat apa-apa yang berlaku.
Jadi apabila makcik ni datang bertemu dengan tuan guru saya untuk dapatkan rawatan selanjutnya untuk anaknya yang sedang barak otak, diajukan perkara ini kepada guru saya, lalu kata guru saya, boleh jadi makcik ada amalan tertentu yang melindungi makcik daripada terkena sihir khayalan. Kata makcik ni betul, saya semenjak kecil lagi diajar oleh nenek supaya sentiasa baca ayat kursi. Itulah amalannya. Setiap masa baca ayat kursi, dan kata guru saya boleh jadi dengan berkat berkat bacaan ayat kursi tersebut, maka makcik terhindar daripada terpedaya dengan sihir khayalan yang ditimbulkan oleh perawat tadi. Jadi sebab itu di awal lagi saya katakan bahawa boleh jadi boleh jadi bedah batin ini sebenarnya menggunakan sihir khayalan, atau boleh jadi juga bedah batin ini hanyalah suatu trik silap mata yang mana digunakan untuk menonjolkan sesuatu yang tidak ada sebenarnya. Contoh tadi digunakan suatu bungkusan yang kononnya berisi berwarna seperti darah, diselitkan di celah-celah tangan, dan apabila mereka merawat seolah-olah tangan perawat ini membelah perut pesakit. Baik. Jadi apabila berdepan dengan isu perkara-perkara luar biasa, perkara-perkara khariqul adah, kita perlu bezakan. Kerana telah disebut oleh dalam kitab Ib'adul Ghamam an Iqazil Himam fi Syarhil Hikam. Wasu'ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wasu'ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, telah ditanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nafa'anallahu bizikrihi an sifatil waridat al-ilahiyah at-tawarik asy-syaitaniyah. Telah ditanya Syekh Abdul Qadir Jilani tentang ciri-ciri sesuatu yang luar biasa yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala dengan keredaannya, al-waridat al-ilahiyah, suatu perkara yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan Allah redha, wat-tawarik asy-syaitaniyah, dan bezanya dengan perkara-perkara luar biasa yang mana didalangi oleh syaitan, mana syaitan yang sebenarnya menghasilkan kesan-kesan tersebut seperti sihir. Maka apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Faqala al-warid al-ilahi, adapun perkara-perkara luar biasa atau perkara-perkara yang datangnya daripada Allah Ta'ala, la ya'ti bisti'dad, ia tidak berlaku, dia tidak akan datang dengan persediaan. Mana tidak ada apa-apa persediaan, dia boleh berlaku macam tu. Wala yazhabu bisababin, dan dia tidak akan terbatal dengan apa-apa sebab. Wala ya'ti ala namtin wahidin, dan ia tidak akan datang dalam keadaan satu bentuk saja. Wala fi waqtin wahidin, dan tidak akan berlaku dalam satu waktu saja. Wat-tawarik syaitaniyah bi khilafi zalik, adapun perkara-perkara luar biasa yang didalangi oleh syaitan adalah sebaliknya. Maksudnya macam ni, apa yang nak diberitahu oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, perkara-perkara khariqul adah atau perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah ada beberapa ciri. Yang pertama, berlakunya secara spontan, tidak ada apa-apa persediaan. Sebagai contoh, ketika Nabi Musa AS dan ketika baginda membawa Bani Israel keluar daripada bumi Mesir dan dikejar oleh Fir'aun dan tentera-tenteranya, Nabi Musa sampai di tepi laut dan Nabi Musa tak tahu nak buat apa. Lalu Allah berfirman wahyu pada Nabi Musa supaya anidrib bi'asakal bahr, pukullah lautan di hadapan kamu itu dengan tongkat. Maksudnya Nabi Musa sendiri tak tahu nak buat apa dan tiba-tiba Allah bagi wahyu secara spontan disuruh pukul pada laut. Maka tanpa apa-apa persediaan terus Nabi Musa pukul laut. Dan apabila dipukul saja laut tersebut dengan tongkat baginda, maka terbelahlah lautan itu. Maka itu menunjukkan bahawa tidak berlaku perkara luar biasa yang Allah kurniakan itu
sama ada berbentuk mukjizat, karamah ke maunah adalah berlaku secara spontan. Dan dia tidak ada apa-apa persediaan. Wala yazhabu bisababin, dan dia tidak akan terbatal dengan apa-apa sebab. Sebagai contoh, ketika Nabi Musa AS berdepan dengan ahli sihir Fir'aun. Ahli sihir Fir'aun, dia tahu bahawa apa yang mereka lakukan adalah suatu bentuk sihir khayalan. Dibaling tongkat, dibaling tali, itu adalah sihir khayalan. Dan kalau seseorang itu tahu ilmu sihir yang lebih tinggi, maka mereka boleh mengatasi sihir ahli Fir'aun. Tapi yang peliknya, apabila Nabi Musa AS, membaling tongkat yang ada pada baginda, dikatakan oleh para ulama, tongkat tersebut bertukar menjadi seekor ular, yang mana ular tersebut mulutnya sahaja seluas 80 hasta. Kalau ini satu hasta, kalilah 80 hasta luas dan besarnya ular tersebut. Dan ular tersebut membatalkan dengan mana menelan semua tongkat-tongkat dan tali-tali ahli sihir Fir'aun. Sebab itu dikatakan bahawa kalau sihir boleh dibatalkan. Kalau mukjizat, kalau karamah, kalau maunah tak akan terbatal. Dengan apa-apa sebab tak akan terbatal. Saya pernah ingat satu kes, tak silap saya nak ada satu kes penjenayah dulu namanya Mak Siam. Mak Siam tak silap saya. Dia ni ada ilmu kebal, dia ada ilmu kebal dan telah ada beberapa cubaan oleh pihak berkuasa untuk menangkap beliau tapi gagal. Dikatakan dia ni ada ilmu kebal sehingga kalau ditembak tidak lut. Sehingga suatu masa diberitahu kepada pihak berkuasa bahawa ilmu Mak Siam ni kalau nak dibatalkan, bila ditembak saja jangan bagi darah dia tu mengalir kena bumi, kena tadah. Sebab itu bila dia ni Mak Siam ni tengah tidur dekat pondok durian, pihak polis sedang mengepung kawasan tersebut, dan bila ditembak maka darah yang menitis daripada tubuh tu ditadah supaya jalan dengan tempurung supaya tidak kena pada tanah. Dan ketika itulah ilmu kebal yang ada pada Mak Siam itu terbatal. Wala ya'ti ala namtin wahidin, dan tidak berlaku dalam keadaan yang sama, bentuk yang sama. Contohnya macam ni, Nabi Musa AS diberi mukjizat boleh membelah lautan dengan tongkat. Kita dengar tu sekali saja kan? Sekali saja berlaku, tak berulang-ulang dah lepas tu. Nabi Muhammad SAW diberikan juga mukjizat membelah bulan, tapi bukan dengan tongkat, dengan tangan baginda. Baginda tunjuk isyarat saja kepada bulan, maka bulan tersebut terbelah. Ini disebut dalam surah Al-Qamar. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Telah hampir hari kiamat dan telah terbelah bulan. Maknanya apa yang Nabi Muhammad SAW tunjukkan itu juga suatu mukjizat dan dia tidak akan sama. Mukjizat antara Nabi dengan Nabi pun berlainan. Kalau maksudnya kalau kita mempunyai suatu kebolehan yang boleh diulang-ulang, hari ni boleh buat benda yang sama, esok benda buat sama. Contoh hari ni boleh belah dada keluar paku, esok belah dada orang juga keluar paku, esok keluar, dan berulang-ulang. Kita kena tengok sama ada perkara luar biasa itu adakah ianya kurniaan Allah Ta'ala ataupun menjadi suatu bentuk ilmu yang didalangi oleh syaitan. Sebab itu dalam ni saya tunjukkan bahawa ciri-ciri mukjizat itu kurniaan terus dari Allah, bukan dipelajari atau diajari. Untuk para Nabi dan Rasul betul-betul terjadi. Dia bukannya khayalan dan sesuai mengikut keadaan umat tersebut. Berlaku secara spontan dan tidak akan berulang dan tidak terbatal. Dan yang paling penting, mukjizat, perkara luar biasa tersebut perlu ditunjukkan kepada umat sebagai tanda kenabian. Itu ciri mukjizat. Kalau ciri karamah, perkara luar biasa juga yang Allah kurniakan, tuan-tuan boleh tengok kurniaan ni terus daripada Allah Ta'ala. Dia bukan juga dipelajari dan tidak juga boleh diajar. Hanya untuk orang-orang soleh yang Allah kasihi. Biasanya wali-wali Allah
bersifat hakiki dan betul-betul terjadi, berlaku secara spontan dan tidak terbatal, dan yang paling penting dia berbeza dengan mukjizat. Karamah kena disembunyikan. Dia tak boleh hari ni dah dapat ilmu, sesuatu ilmu tu dia cerita kat orang dan dia war-warkan pada orang tentang kebolehannya. Itu sangat-sangat bersalahan dengan ciri-ciri karamah. Kerana sekiranya seorang itu suka bercerita tentang perkara luar biasa yang dia dapat, itu tandanya tipu daya syaitan, bukannya karamah. Begitu juga dengan ma'unah. Ma'unah ni untuk orang awam seperti kita berlaku juga, tapi macam saya kata tadilah, ia berlaku secara spontan dan biasanya tidak akan boleh berulang selepas itu. Tapi kalau perkara luar biasa yang dikurniakan oleh syaitan, tandanya ialah pertama kejadian itu jauh dari keadaan Allah, ia boleh dipelajari dan juga diajari. Ia juga bersifat khayalan dan penuh tipu daya. Ia boleh diulang-ulang atas kehendak dan ia boleh terbatal atas sebab-sebab tertentu. Sebab itu kena hati-hati dengan istidraj. Mudah-mudahan kita terhindar daripadanya. Bedah batin, sebenarnya bedah batin salah satunya kalaulah bedah batin itu menggunakan sihir khayalan, maka ia adalah salah satu bentuk istidraj. Kerana bedah batin ini boleh dipelajari dan diajari dan ianya bersifat khayalan dan biasanya boleh diulang-ulang dan biasanya juga dipertontonkan pada orang. Dan kalau orang yang tahu cara nak mengatasi bedah batin ini, maka bedah batin tersebut boleh terbatal. Baik. Seterusnya, hadirin hadirat para penonton dan juga pendengar slot kuliah Maghrib anjuran Pusat Islam dan Pembangunan Islam Universiti Malaysia Pahang ini, kita pergi kepada slot seterusnya, iaitu peruntukan undang-undang dan juga fatwa tentang bedah batin. Jika kita lihat di US, ini saya bukan setakat nak pergi kepada Malaysia saja, tapi saya ambil juga petikan-petikan berkaitan perundangan. Kalau kita tengok di US tahun 1974 lagi, bulan Mei, 17 Mei 1974, telah ada suatu perisytiharan oleh Federal Trade Commission, Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan oleh Amerika, US. Dia kata apa? Kalau tuan-tuan tengok A, the so-called psychic surgery performed in the Philippines is not an actual surgical operation. Bedah batin yang diamalkan di Filipina itu bukanlah suatu pembedahan. The body is not thereby open. Tubuh yang dikatakan dibuka masa bedah batin itu tak dibuka pun. And neither disease tissue nor disease causing material is thereby removed from the human body. Tak ada pun dikeluarkan perkara yang dikatakan sebagai punca kepada penyakit-penyakit dalam tubuh. Tak ada. Sebab itu di US, sesiapa yang mengamalkan, mengiklankan khidmat bedah batin boleh ditangkap dan boleh dijatuhkan hukuman. Sebab itu tuan-tuan, tak mustahil lah benda-benda macam ni dibawa keluar bila dah tak laku dekat negara barat, maka dibawalah ke negara-negara dunia ketiga. Jadi sebab tu tuan-tuan, perkara ni bukan hanya berlaku dekat Malaysia saja, negara lain pun dah lama dah tolak benda-benda macam ni. Baik, kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Kafi, yang ni saya rujuk kepada pejabat mufti wilayah tentang bedah batin. Jadi dalam Al-Kafi, dalam artikel tersebut, menurut mufti wilayah persekutuan atau sekarang ni menteri di Jabatan Agama, iaitu Datuk Sri Dr. Zulkifli Al-Bakri, kata beliau, perubatan bedah batin ini diragui perbuatannya dan setakat ini dikenal pasti melibatkan penipuan dan khurafah. Pihak Jabatan Mufti Negeri Melaka juga telah mengeluarkan satu garis panduan. Tuan-tuan juga boleh tengok di Negeri Melaka juga ada satu garis panduan tentang amalan pengubatan dan perbomohan.
Dan bedah batin ini adalah dilarang dan tidak dibenarkan kerana melibatkan pertolongan jin dan juga fitnah. Dan kalau tuan-tuan tengok di Melaka, ini garis panduan amalan pengubatan dan perbomohan menurut Islam. Larangan-larangan dalam pengubatan Islam nombor 2 itu iaitu menjalankan pembedahan batin yang dilakukan secara gaib dan yang batil dan atau dengan bantuan makhluk halus atau secara makrifat. Maknanya tuan-tuan yang saya hormati sekalian, amalan bedah batin ini bukan sahaja dilarang dari sudut sivilnya, dari sudut maknanya dari sudut zahirnya saja dilarang, bahkan dari sudut pandangan Islam pun ianya dilarang. Kalau tuan-tuan tengok dalam perkeliling ataupun notis yang dikeluarkan oleh bahagian perubatan tradisional dan komplementari Kementerian Kesihatan Malaysia, ditulis tentang larangan melakukan bedah batin secara spesifik. Tuan-tuan boleh tengok di highlightkan dekat sini warna merah ni, bedah batin apa perlu anda tahu. Dia kata apa, pengamal mendakwa boleh merawat pelbagai jenis penyakit seperti masalah jantung, barah otak, barah hati dan lain-lain dengan pembedahan yang tidak menyakitkan tanpa menggunakan ubat bius. Amalan ini haram dilakukan kerana pengamal mungkin menggunakan ilmu hitam, silap mata, perantaraan jin atau syaitan atau sihir semasa melakukan pembedahan. Pengguna juga ditipu dengan janji manis keberkesanan rawatan di samping bayaran yang mahal. Saya 2 minggu lepas ada seorang pesakit cerita dia mendapatkan rawatan bedah batin mengeluarkan batu karang di tempat ni lah, di Pahang ni. Bayaran yang dikenakan bedah batin tersebut mengeluarkan batu karang tu 200.5. Jadi dia terpaksa bayar. Bila bayar saya kata, "Pakcik tak hilang batu karang tu." Dan sampai sekarang masih sakit lagi. Maknanya batu yang dikeluarkan itu bukanlah batu karang daripada tubuh pesakit. Itu hanyalah tipu daya atau silap mata yang dilakukan oleh perawat. Baik. Jadi saya rasa setakat itu sajalah penerangan saya tentang bedah batin yang selama ni kita duk tanya sama ada betul atau tidak. Jadi saya boleh buat kesimpulan berdasarkan apa yang saya telah sampaikan tadi. Bedah batin ini merupakan suatu bentuk kaedah rawatan yang dilarang. Kalau kita lihat pun sejarah menunjukkan bahawa bedah batin bukannya daripada Islam, bahkan dalam agama lain seperti yang tadi ditunjuk di Filipin, agama Kristian juga ada amalan tersebut. Dan jabatan-jabatan agama Islam, jabatan mufti pun turut melarang penggunaan bedah batin. Dan selain daripada itu, Kementerian Kesihatan juga melarang perbuatan melakukan bedah batin. Jadi sama-samalah kita elakkan daripada terjerumus ke dalam perkara-perkara yang boleh menjadikan kita sesat dan boleh menyebabkan kerugian bukan sahaja di dunia dan juga di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Ada nak tanya soalan ke? Saya buka kepada para pendengar yang sedang mendengar dalam melalui FB Live, boleh kemukakan soalan kalau bertanya. Ada satu soalan, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Nak tanya apa pendapat fahaman wahdatul wujud? Waalaikumsalam. Terima kasih Syakirul Ikhlas yang bertanya. Fahaman tersebut sebenarnya saya kena rujuk kepada orang yang lebih arif sebab fahaman wahdatul wujud ni telah dikatakan sebagai sesuatu yang sesat. Tapi sebenarnya ada di sana ulama-ulama yang mengatakan bahawa wahdatul wujud itu ada dalam Islam. Cuma perlu kepada perbahasan dan juga penerangan oleh mereka yang benar-benar arif dalam perkara tersebut. Saya rasa insya-Allah
kalau ada kelapangan, saya akan kupas tentang perkara tersebut dalam kuliah-kuliah akan datang. Jadi untuk masa sekarang ni saya rasa saya tidak akan menjawab soalan tersebut kerana dibimbangi penerangannya yang tidak, penerangan oleh saya tidak jelas. Saya rasa untuk setakat ni itu saja, Doktor. Ada lagi soalan? Setakat ni itu saja, Doktor, soalan. Okay, saya pun nak kena berhenti awal sebab nak ke masjid pula ya. Okey, baik, Doktor. Okey. Jadi setakat ini saja. Terima kasih pada para pendengar yang sudi mendengar kuliah pada malam ni. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberi manfaat dan insya-Allah kita jumpa pada masa dan ruang yang akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.